Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ini dikira special sikit kerana saya akan menghidangkan ataupun saya akan menyediakan anda 3 menu iaitu yang terdiri daripada main course hidangan utama, dessert pencuci mulut dan appetizer makanan pembuka selera. So kalau korang nak tahu apa saya akan masak selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan menonton sampai habis, okey? Bagi pencuci mulut, saya akan buat banana pudding bread. Okey, untuk bahan-bahannya terdiri daripada kita perlukan roti putih dan pisang masak yang dipotong kecil-kecil. Okey, lepas tu kita perlukan margarine, kismis, cherry, 2 biji telur, susu cair, 1 tin susu, gula putih dan esen vanila. Okey, mula-mula kita perlu cairkan dahulu 1 tablespoon margarine. Okay, bila kita dah cairkan dahulu, kita tutup api dan masukkan 1 tin susu cair. Kita kacau. Masukkan 2 tablespoon gula putih dan masukkan 2 biji telur. Kita kacau sehingga sebati. Okey. Apabila kita masukkan telur, kita perlu masuk esen vanila untuk menghilangkan bau hanyir telur tersebut. Kita kacau sehingga dia sebati. Okey, beralih kepada itu, kita ambil loyang. Kita masukkan margarine, kita sapukan margarine di permukaan dia. Lepas tu kita ambil susun roti untuk lapisan pertama ni. Bila dah kita susun roti, kita masukkan, tuangkan sebatian yang kita kacau tadi. Okey, lepas tu kita picit roti tersebut dengan sudu supaya dia meresap sebatian tu ke dalam roti. Okey, masukkan potongan kecil pisang. Dah siap lapisan pertama. Kita ulang. Selepas lapisan ketiga siap, padatkan roti dengan sudu sehingga jadi padat seperti ini. Okey, taburkan kismis dan cherry sebagai hiasan. Kalau nak tambah buah-buahan pun boleh. Okey, sedia untuk bakar. Kita bakar dalam masa 40 minit dengan suhu 180 darjah Celsius bergantung pada oven masing-masing. Okey, kita punya roti puding kita dah siap boleh makan aiskrim. Bagi hidangan utama pula terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, saya akan sediakan paprika chicken bake sebagai hidangan protein. Bahan-bahannya adalah kita perlukan dada ayam, minyak zaitun, serbuk cili, bawang putih dan bawang merah, serbuk paprika dan garam sebagai perasa. Langkah pertama, kita perlu lumur terlebih dahulu ayam kita bersama dengan minyak zaitun. Lepas tu kita masukkan serbuk cili, bawang putih, bawang merah yang dicincang, black pepper, serbuk paprika dan garam. Okey, kalau paprika ni lebih lagi sedap kerana kita punya menu adalah paprika chicken bake. Okey, dah siap kita punya perapan. Boleh masukkan tomato cherry untuk dibakar sekali. Okey, kita bakar ayam kita dalam suhu 180 hingga 200 dalam masa 40 minit sehingga itu masak. Ayam kita sudah masak dan kita boleh rehatkan ayam kita ni selama 5 minit sebelum potong ke. Okey, untuk bahagian yang kedua adalah creamy mashed potato sebagai karbohidrat. Okey, ini adalah bahan-bahannya.
kentang yang sudah dikoyak kulit, garam, cooking cream, unsalted butter, bawang putih yang dicincang, rosemary dan black pepper. Okey, untuk langkah pertama ni kita perlu potong dahulu kentang menjadi kecil-kecil supaya bila kita rebus dia senang masak dan empuk. Okey, masukkan air biasa dan masukkan kentang dan garam. Buka api. Selepas 10 minit dari dia macam ni. Kita perlu cek sebelum kita angkat dia empuk ke tidak. Okey, sementara menunggu dia kering, kita perlu masak cooking cream bersama bawang putih dan rosemary kering. Rosemary segar pun boleh kita gunakan. Kita kacau. Kita buka api slow sahaja waktu ni. Kita tak nak dia hangit. Okey, kita picit-picit. Kita picitkan kentang kita menggunakan senduk dan penapis yang halus tu. Kita boleh juga guna mesin mashed potato. So, jadilah macam ni. Tengok. Lembut, halus, mulus gitu. Tengok. Okey, bila dah kita gaul-gaul, kita masukkan butter yang dicairkan. Dan sebelum kita masukkan krim, kita kena guna penapis dahulu supaya herba-herba tu tidak masuk ke dalam kita punya mashed potato. Okey, jangan terlalu lembik. Sedang-sedang sahaja. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, dah siap mashed potato kita. Okey, seterusnya saya akan menyediakan saute mushroom. Saute mushroom ni adalah sebagai hidangan sayuran dalam main course kita. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Kita perlukan cendawan butang, bawang merah, bawang putih, minyak zaitun, pepper, garam dan daun bayam. Okey, kita dah mula. Jom kita start masak. Kita panaskan dahulu kuali kita. Kita masukkan bayam terlebih dahulu kerana kita tak nak bayam ni terlalu masak dengan lama. Okey, kita masukkan minyak zaitun ataupun minyak lain pun boleh. Kita masukkan 1 teaspoon bawang merah dan bawang putih. Okey, biar dia masak sampai kekuningan. Okey, kita masukkan air ataupun chicken stock, air rebusan ayam. Lepas tu kita masukkan penambah rasa. Masukkan pepper, kita masukkan garam. Garam secubit rasa. Okey, lepas tu kita kacau sehingga dia sebati. Okay, bila dah nampak cendawan tu dah layu, macam masak, kita terus masukkan bayam kita tadi. Okay, dah siap kacau-kacau. Bagi hidangan pembuka selera appetizer, saya akan masak baked bread with special tuna. So, macam mana? Jom kita tengok macam mana membuatnya. Okey, ini adalah bahan-bahan. Okey, untuk membuat special tuna, senang sahaja. Kita perlu masukkan margarine dan tuna. Okey, kita masukkan black pepper. Garam kita tidak perlu kerana kita menggunakan margarine. So, kita kacau sehingga jadi seperti itu. Okey, kita masukkan. Kita tuangkan tuna kita, special tuna dekat atas roti kita yang dipotong kecil ni. Okey, bila kita dah letakkan ke semua kepingan roti, ke atas kepingan roti kita masukkan daun parsley untuk menambahkan hiasan ataupun hijau dekat atas special tuna. So, kita masukkan cheddar cheese untuk menambahkan lagi dia selemak-lemak dekat situ. So, kita masukkan sausage. Kita letak tomato cherry di tepi sausage dan picit sedikit demi sedikit di atas, sedikit demi sedikit mayonis di atas sosis. Cantik kan? Senang sahaja membuatnya. So, kalau kita bakar ni sekejap je. Kita bakar dalam 10 minit.
dengan suhu 120 darjah Celsius saja atau bergantung kepada oven masing-masing.